Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Juri Hakim, ini dihormati rakan-rakan seperjuangan, guru setia dan juga pegawai ICT dan PPD Terbelok. Jadi saya sebagai peserta kedua yang akan lupa. Kena semula lah ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para hakim, juri yang dihormati, para rakan seperjuangan dan juga para urus setia, pegawai-pegawai ICT daripada PPD Temerloh. Saya Cikgu Azlina binti Aziz daripada Prasekolah Cilik Cerdas, Sekolah Kebangsaan Lancang. Ya, inovasi yang akan saya bentangkan pada hari ini ialah merupakan permainan, iaitu permainan golek warna. Ya, dinamakan golek warna, iaitu menjurus kepada matematik. Di mana matematik adalah salah satu item dalam tunjang sains dan teknologi di dalam kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Okey. Baik, ini adalah latar belakang pada inovasi saya. Baik, latar belakang inovasi ini merupakan satu kaedah pengajaran dan pembelajaran. Ya. Inovasi ini tercipta ideanya apabila ada masalah dalam pengajaran matematik, iaitu konsep asas matematik kepada murid-murid di kelas saya. Ya, jadi oleh kerana murid-murid prasekolah ni memang minat bermain, ya, bermain adalah fitrah kanak-kanak. Jadi saya mencari jalan atau mencari satu cara untuk memperkenalkan atau memperkukuhkan asas matematik kepada murid-murid saya. Okey. Dalam inovasi ini dia menerapkan konsep dan kemahiran di dalam sains, tunjang sains teknologi, iaitu matematik awal. Okey. Dan cara bermain menggunakan pensel warna didapati menarik minat murid-murid. Ya, sebab murid suka bermain kan, jadi fitrah dia main, jadi bila dia diberi satu permainan, jadi dia sangat seronok, ya, jadi menarik bagi mereka walaupun alat yang digunakan itu sangat mudah, ya, sangat senang, ya, sangat simple. Ya. Saya menghasilkan inovasi ini kerana saya rasa kalau inovasi yang simple dan mudah, jadi saya boleh sebarluaskan kepada orang lain dan orang lain dapat menggunakannya juga. Ya, saya tidak mahu inovasi saya hanya saya seorang saja yang menggunakan. Ya, jadi kerana itu saya mencari alternatif di mana inovasi yang mudah dan simple yang boleh pakai oleh orang lain juga. Kerana saya ingin berkongsi cara pengajaran yang akan memberi impak kepada murid-murid di prasekolah. Okey, inovasi ini menggantikan pendekatan konvensional, pendekatan lama ataupun pendekatan tradisional, di mana biasanya kalau matematik kita akan gunakan apa? Kad nombor, kad gambar, ya. Kita akan suruh murid bilang, kita tunjuk kad. Jadi cara tu adalah cara dulu-dulu yang memang telah lama diguna pakai. Jadi saya ingin menukarkan cara yang lama itu kepada cara yang baru mengikut fitrah kanak-kanak, kan? Jadi permainan ini juga merangsang kanak-kanak untuk lebih fokus kepada permainan. Jadi dia akan fokus dan juga dia akan merangsang sensori jari murid, sensori tangan murid, saraf murid. Ya, kerana dengan bermain golek warna ini, dia akan menggolek, dia akan menggunakan pensel warna itu dan ini akan merangsang sensori jari. Di mana penting, ya, sensori jari, saraf-saraf di jari itu penting untuk dirangsang kerana dia akan merangsang minda kanak-kanak. Ini menurut teori dalam Montessori. Ya. Ini teori pendidikan awal kanak-kanak. Okey.
Kemudian objektif, ya, objektif bagi inovasi ini membolehkan murid menguasai kemahiran membilang yang pertama, yang khususnya, kemudian menguasai kemahiran konsep tambah dan juga konsep tolak. Ya, walau hampir sama, ya, matematik dalam semua inovasi yang guru-guru sediakan, jadi cuma cara saja yang berlainan sikit, ya. Okey, kemudian objektif tambahan. Okey, tambahan daripada 3 kemahiran asas tadi, murid juga boleh menguasai konsep kemahiran membina pola daripada permainan ni dan juga boleh menguasai konsep seriasi, ya, iaitu menyusun, ya, dan dengan menggunakan kaedah permainan golek warna ni. Ya, jadi ada banyak kemahiran yang boleh diterapkan, yang boleh diguna pakai, ya, yang boleh diaplikasikan melalui satu permainan. Okey, cara pelaksanaan permainan ni hanya memerlukan 2 orang ataupun 3 orang ataupun secara berkumpulan. Jadi dia fleksibel, ya. Permainan ini boleh dijalankan secara berpasangan ataupun secara berkumpulan. Ya, ini fleksibel mengikut kesesuaian. Okey, dan alatan yang digunakan hanyalah 20 batang pensel warna. Ya, hanya menggunakan pensel warna, dan pensel warna ini sama ada pensel warna yang cikgu sediakan ataupun pensel warna yang murid sendiri. Jadi tak perlu nak beli, tak perlu nak sediakan yang lain. Ya, jadi murid semua ada pensel warna, dia boleh gunakan pensel warna dia sendiri untuk bermain. Okey. Jadi ini adalah kemahiran-kemahiran yang boleh dicapai, ya, melalui permainan golek warna, iaitu membilang, tambah, tolak, seriasi dan membina pola. Okey, seterusnya ialah pentaksiran. Bagaimana kita nak nilai setelah kita bermain, apa yang kita nak nilai kepada murid-murid ini? Yang kita mesti nak tengok kesan dia. Ya, jadi kesan yang kita boleh tengok ialah melalui pemerhatian secara on the spot. Ya, secara otentik kita dah nampak murid itu. Dia boleh membilang ke, dia boleh menambah atau boleh menolak. Ya, secara pemerhatian, jadi guru boleh terus mencatat pemerhatian. Okey, kemudian boleh juga menggunakan senarai semak. Guru boleh buat senarai semak. Ya, daripada senarai semak itu kita boleh tik kemahiran yang telah dicapai oleh murid dan juga melalui borang permainan. Ya, borang permainan ataupun kertas permainan murid itu kita boleh jadikan sebagai evidence bahawa murid telah menguasai kemahiran matematik itu. Okey, jadi ada 3 instrumen lah. Ada 3 instrumen yang boleh diguna pakai untuk dijadikan evidence kepada pentaksiran kemahiran matematik ni. Okey. Baik, ini adalah cara permainan. Ya. Saya pergi terus kepada cara permainan, iaitu kemahiran membilang 1 hingga 10. Ya, dalam lingkungan 10, kita menggunakan 10 batang pensel warna sahaja. Ya, kita gunakan 10 batang pensel warna. Jadi bagaimana murid ini nak belajar membilang? Ya? Ini adalah masalah murid yang belum menguasai kemahiran membilang. Okey? Tadi video tadi. Cuba gerak-gerak sikit. Tu. Baik, dari masa bermain ni yang digolekkan warna tu, masa digolek itulah sensori saraf dari jari dia kan akan terangsang, di mana akan merangsang minda juga, merangsang otak, dan semasa dia bermain tu dia akan fokus untuk mendapatkan pensel warna tu tanpa menggoyangkan pensel warna yang seterusnya. Bila dia pensel warna yang satu lagi tu tergoyang, maknanya habis. Jadi dia akan bilang berapa yang dia dapat semasa menggoyang, semasa mencabut pensel warna tersebut, dan bilangan yang dia dapat itulah yang akan dikira. Itulah markah dia. Ya. Yang goyang.
Ya. Dia nak dapat berapa? Berapa dia boleh ambil? Berapa batang dia boleh ambil tanpa menggerakkan yang lain. Tu dia tergoyang dah yang merah, habis. Habis. Dah goyang, jadi berapa dia berjaya cabut? Dia bilang lah. 5, dia tahu 5. Okey, next. Ini adalah untuk membilang saja. Ini permainannya untuk membilang. Bukan mengenal ya. Bukan, ini membilang. Kemahiran membilang. Okey, daripada sini semasa murid bermain, selain pada dia fokus, dia ada juga kemahiran berfikir. Dia kena fikir yang mana dia mesti ambil dulu supaya tak gerak kepada pensel lain. Jadi dia terpaksa fikir yang mana, tengok nak ambil yang situ ke ataupun nak ambil yang sini. Ya, jadi ada kemahiran. Ya, murid ini terpaksa berfikir sendiri, ya, tanpa pertolongan. Tengok tu, dia nak ambil yang mana? Depan, lepas tu yang mana supaya tak menggoyangkan pensel lain. Dan bagaimana dia nak tarik bagi keluar? Tengok. Maksud dia boleh ambil mana-mana. Ya, dia boleh ambil. Tapi dia dah gerak. Dah goyang. Habislah. Jadi berapa je yang dia dapat? Dia macam tu. Dia akan bilanglah berapa yang dia berjaya dapat. Macam tu. Ya. Tengok jari dia, menggunakan jari, kepintaran dia. Ya. Jadi di sini murid telah diajar berfikir. Ya, kita menggalakkan murid untuk berfikir dan kawan-kawan pun tengok semua, ya, semua fokus. Ya, jadi fokus tu penting. Kita nak murid fokus. Okey. Okey, yang dia dapat dia akan sekiranya murid berjaya ambil semua. Ada sedikit reward pada dia orang. Dia dapat markah, dia akan menang lah nanti. Dia tulis markah nanti. Nanti dia dapat 2 saja, kan? Okey, cuba habiskan yang tadi, terus dekat sini. Tu ke depan. Tu dia akan tulis markah dia. Previous knowledge dia, murid ni dia dah memang boleh mengenal nombor. Belum. Ya, sepatutnya dia dah mengenal nombor. Kemudian dia tahu membilang. Lepas tu kita akan ajar dia cara menulis pula dengan betul. Kita akan tengok sama ada dia boleh menulis ataupun tidak. 7. Ya, dia akan mengenal nombor di situ. Ya. Kotak ni boleh saya sebenarnya ada borang yang lengkap lah, borang yang format, ya, tapi bila kita nak main on the spot, borang ni boleh disediakan secara on the spot. Jadi tak perlu kita print out apa semua, kan. Kanak-kanak dia kata, cikgu nak main golek warna, okey, dia boleh buat sendiri borang tu. Jadi fleksibel. Okey, next. Tadi sampai 1 sampai 10, sekarang 1 hingga 20. Membilang 1 hingga 20 masih menggunakan skil yang sama, ya, tapi cuma warna itu ditambah menjadi 20 batang. So dia akan cabutlah berapa dia dapat. Terus saja. Kalau murid yang akal panjang kan, dia boleh dia lepaskan jarak. Ya, boleh. Kita tak ada masalah. Jadi itu depends kepada taktik murid itu. Jadi murid itu kena berfikirlah. Tengok yang ni bila dah nombor dah besar. Ya? 4 dengan 11. Ya? Dia berjaya dapat 11. Tapi murid-murid ni akan bermain berkali-kali untuk cuba dapatkan habis. Kadang dia dapat tak sampai 10, kan. Lepas tu cuba lagi pusingan kedua. Kan akan cuba-cuba. Kalau 20 dia akan cuba beberapa kali lah. Dia akan main banyak pusingan lah, ya, bukan sekali pusingan. Okay, next. Okay, ini pula ialah kemahiran menambah. Masih lagi menggunakan cara yang sama, iaitu golekkan warna,
Tetapi di sini kita gunakan 2 set warna. Ya, ini menambah okey. Kemudian dia ambil pula set yang kedua. Berapa yang dia boleh dapat? Tadi set yang pertama, yang botol yang pertama tu set yang pertama 10. Dia ambil, kemudian dia letak semula dalam botol tu. Kemudian set yang kedua dia golek dan dia ambil berapa yang dia boleh tarik tanpa menggerakkan warna yang lain. Ni dia bijak sikit. Tengok dia berhati-hati. Kita juga terapkan sikap Dia fokus kata, dan berhati-hati. 10 pensel warna tu. Ya. Kotak yang 10, kotak yang 2 pun 10. Ya. Berapa yang dia boleh ambil? Berapa yang dia boleh ambil. Jadi dia akan dapat ayat matematik sendiri. Dia akan dapat dia boleh menghasilkan ayat matematik sendiri. Okey. Jadi kita tak perlu tulis berapa dia perlu ambil. Okey. Kotak pertama tadi dia dapat 10. Kita tengok yang kedua dia dapat berapa. Dia macam itulah. Okey. Dia dapat 10. Okey. Kemudian yang dia ambil kedua-dua bekas tu dia masukkan ke dalam bekas yang ketiga untuk mengumpul semula. Untuk mengumpul semula. Saya punya ni simple je. Semua orang boleh buat. Bahan saya nak semua orang boleh buat, boleh guna. Ini yang 3 ni dah tercabut. Ini untuk mengumpul semula. Kan? Ini tambah. Ini 1, ini kedua untuk tambah. Tapi kalau dia main yang membilang, ini untuk kawan yang pertama, ini pensel kawan yang kedua. Macam tu. Okey. Di sini dia dapat jawapan 20, tetapi tengok tulisan dia, di situlah peranan cikgu sebagai versi. Kan cikgu hanya sebagai versi membetulkan tulis nombor 20 terbalik. Okey, jadi saya betulkan. Okey. Jadi di sini daripada kertas ni saya dah dapat tahu dia boleh tulis nombor, dia kenal nombor, dia boleh membilang dan dia boleh menambah. Okey. Lagi. Saya kadang-kadang yang kotak keseluruhan tu dia warna lain. Ya. Satu yang keseluruhan tu kita bezakan. Okey, terima kasih. Ini sebelum buat ni. Ya, saya simple je. Cara saya simple je. Jadi sebelum tu saya gunakan botol saja. Ya, tak buat apa-apalah. Jadi murid tahu bahawa bila dia dapat ambil, dia mesti isi dalam bekas pertama. Yang kali kedua, dia akan isi dalam bekas kedua. Dan kemudian dia gabungkan. Ya, sebagai mengumpul semula. Jadi permainan saya ni memang lebih kepada pembelajaran berasaskan murid. Pembelajaran berasaskan murid. Jadi ini setelah dia buat, dia bilang, dia mengumpulkan berapa yang dia dapat. Okey. Dia bilang. Kemudian dia tahu. Yang botol pertama tadi berapa, dan dia masuk mengumpulkan semula ke dalam botol yang ketiga. Sebab inovasi ni saya dah jalankan lama, jadi sebelum tu tak buat botol, tak buat apa kan dia sendiri je. Jadi sekarang baru nak murnikan lagi lah, dia tambah baik. Jadi di situ murid boleh tahu berapa. Pensel tu masalah. Permainan ni cikgu buat dalam individu, berpasangan ataupun berkumpulan? Yang ni saya buat dia berpasangan, dia lawan dengan kawan satu lagi. Jadi dia seronok lah bila dia ada saingan kan. Biasanya kita buat permainan secara lawan. Okey.